Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk sesi yang kedua ni kita akan menyambung pengajian kitab yang seterusnya, iaitu kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Kita pada membicarakan ataupun membahaskan masalah haid, nifas dan istihadah bagi seorang perempuan. Kita sampai kepada muka surat 80. Bagi yang memiliki kitab, sudah sampai kepada muka surat yang ke-80, iaitu bab pada membicarakan darah kuat dan darah lemah. Bab pada membicarakan tentang darah kuat dan darah lemah. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Darah kuat dan darah lemah. Ni nak kenal darah kuat dan darah lemah. Kerana dalam bab istihadah ni, pengenalan sifat darah ni sangat penting. Dengan mengenal darah itulah kita boleh mengetahui kedudukan golongan mustahadah bagi seorang perempuan. Kalau dia boleh bezakan sifat darah, dia termasuk dalam tamyiz, mumayyizah dipanggil. Kalau dia tak boleh bezakan sifat darah, maka dia termasuk dalam ghairu mumayyizah. Jadi mengenal sifat darah ni satu perkara yang sangat penting. Jadi secara asasnya darah ni terbagi kepada dua golongan, kuat, lemah. Bila datang darah yang ketiga, baru dikatakan sangat lemah. Okey, pada asasnya dua darah, kuat, lemah, kemudian sangat lemah. Tiga keadaan lah. Okey. Dikenali darah kuat dan darah lemah dengan warna, maka darah paling kuat ialah dikenali darah kuat dan darah lemah ni dengan warna. Melalui warna tu kita boleh tahu darah kuat ke darah lemah. Umpama contoh kan, kita lihat pada bab mustahadah mubtadaah mumayyizah, nak tentukan dia tu termasuk dalam golongan mumayyizah, dilihat pada darah. Apabila ada perbezaan darah, maka darah yang kuat dikatakan haid dan darah yang lemah dihukumkan sebagai istihadah. Jadi nak menentukan darah kuat dan darah lemah tu, kaedah yang pertama dilihat pada warna darah. Dikenali darah kuat dan darah lemah dengan warna, maka darah paling kuat ialah yang pertama darah hitam. Darah paling kuat. Darah hitam termasuk juga darah yang ada garisan-garisan hitam. Darah merah tapi ada garisan-garisan hitam. Mana bukan keseluruhan merah. Merah tapi ada garisan-garisan hitam, maka ni pun termasuk dalam darah yang kuat. Ataupun memang darah hitam betul. Darah hitam. Ni darah yang paling kuat, paling atas sekali lah. Paling utama sekali, darah yang paling kuat. Kemudian yang kedua, kita bincang dalam awal kitab ni, kita bagi tahu dah berkenaan darah ni. Ini cuma didatangkan balik untuk ingatan kita. Yang kedua, kemudian selepas darah hitam tu ialah darah merah. Bawah hitam, merah. Okey. Kemudian yang ketiga, perang. Perang ni antara warna keemasan dan merah. Antara keemasan dan merah. Ini perang. Setengahnya kata koko pun ada, tapi dia perang. Perang ni antara keemasan dan merah. Dan yang keempat, kuning. Warna kuning. Dan yang kelima, keruh. Keruh ni mana antara kuning dan putih. Bukan putih betul. Okey. Dan bukan kuning betul, dia keruh. Dia bercampur di antara kuning dan putih. Okey. Jadi turutan kekuatan warna darah mengikut susunan warna di atas. Yang paling lemah, keruh. Kemudian atas yang paling lemah ni, kuning. Atas kuning, perang. Atas perang, merah. Atas merah baru hitam. Jadi yang paling kuat warna hitam. Okey. Jadi contohnya, kalau contoh kita buat, ada seorang perempuan keluar darah selama 20 hari. Kemudian darah merahnya 5 hari. Selebihnya darah hitamnya 5 hari. Selebihnya darah merah 15 hari. Jadi perempuan ni kategori apa? Kita kata dia kategori perempuan yang mustahadah mubtadaah mumayyizah. Kenapa mumayyizah? Kerana ada sifat darah kuat dan darah lemah. Mana darah kuatnya? Hitam tu darah kuat, merah tu darah lemah. Jadi hukumnya, haidnya darah kuat lah 5 hari, kerana hitam tu termasuk dalam darah yang paling kuat. Kemudian istihadahnya selama 15 hari. Itu kaedah dia. Sebab tu kita kena tahu warna sifat darah. Okey. Itu yang pertama. Darah kuat dan darah lemah dikenali juga melalui tahap kepekatan ataupun kekentalan dan bau hanyir.
selain daripada warna, okey, selain daripada warna, darah kuat ni dan darah lemah dikenali juga melalui tahap pekat ataupun kental, bau ataupun tok bau. Darah yang kuat, umpama contoh, darah hitam. Darah hitam dicampur dengan pekat, dicampur dengan bau hanyir. Oh, ni yang paling kuat sekali. Tapi darah yang paling kuat sekali. Okey. Jadi darah hitam. Mana Muhammad? Okey. Darah kuat dan darah lemah dikenali juga melalui tahap kepekatan ataupun kekentalan dan bau yang hanyir. Jadi darah lemah ni apa? Cair. Darah lemah ni tak berbau. Okay. Darah kuat pekat. Darah kuat hukumnya baunya hanyir. Okey, baik. Dan yang ketiga, darah yang ada 3 sifat daripada warna pekat dan bau hanyir lebih kuat daripada darah yang ada 2 sifat. Jadi kalau ada darah yang mengumpulkan 3 sifat, maka dia lebih kuat daripada darah yang mengumpulkan hanya 2 sifat. Darah yang ada 3 sifat, umpama contoh hitam, pekat, hanyir, lebih kuat daripada darah hitam, pekat, tak berbau. Itu maknanya dia ada 3 sifat berlawan dengan 2 sifat, maka yang 3 sifat ni lebih kuat. Okay, contohnya itulah darah hitam, pekat dan busuk lebih kuat daripada darah hitam dan pekat saja. Ataupun darah yang ada 2 sifat lebih kuat daripada darah yang ada 1 sifat. Darah yang ada 2 sifat lebih kuat daripada darah yang ada satu sifat. Contohnya apa? Hitam, pekat, tak berbau. Okey? Kita ambil satu peringkat biar nampaklah. Saya tulis Contohnya darah yang kuat, dia menghimpun 3 sifat. Dia menghimpun 3 sifat. Okey, pertama hitam tambah dengan pekat tambah dengan bau. Okey, dia ni darah ni lebih kuat daripada 2 sifat. Darah yang ada 2 sifat. Apa dia? Hitam plus pekat plus tak bau. Ni dipanggil darah kuat. Yang ni dipanggil darah lemah. Okey? Maknanya dia lebih kuat, yang ni lemah. Kenapa? Kerana di sini ada 3 sifat dia. Hitam, pekat, bau. Yang ni 2 sifat saja. Hitam, pekat, tak bau. Kemudian darah yang memiliki 2 sifat. 2 sifat, contohnya hitam tambah pekat tambah tak bau, lebih kuat daripada darah yang memiliki 1 sifat saja. Hitam plus cair plus tak bau. Jadi mana darah kuat? Yang ni darah kuat. Yang ni darah lemah. Okey. Sebab tu bila kita lihat keadaan darah kita, jangan hanya perhatikan hanya pada warna hitamnya saja, tetapi perhatikan juga pada sifat darah. Kerana apa yang kita bimbang, kalau ada perempuan yang keluar darah umpama contoh satu warna saja, merah selama 20 hari. Dia keluar darah merah selama 20 hari, kalau dia tak perhatikan sifat-sifat yang lain ni, boleh jadi dia terlepas. Kerana mungkin darah yang pertama kali keluar tu, contohnya 5 hari warna merah, pekat, bau. Kemudian selebihnya itu merah, pekat, tak berbau umpama contoh. Jadi yang depan ni dianggap yang paling kuat lah, yang lebih utama. Okey. Baik. Jika darah sama-sama mempunyai 2 sifat, seperti hitam pekat dan hitam busuk, maka haid adalah yang terlebih dahulu. Maka haid tu dihukum mana yang terlebih dahulu keluar. Yang mana terlebih dahulu keluar, itulah yang dihukumkan sebagai haid. Okey, kita ambil contoh sini dah. Okey. 2 sifat ambil. Hitam tambah pekat, tak bau, bertembung dengan mana marker merah? Mana marker? Bertembung dengan darah apa? Darah merah
tambah dengan pekat. Okey, tambah dengan bau. Okey. Jadi di sini dua-dua ni ada dua sifat kuat. Ada dua sifat kuat. Yang ni sifat kuat, yang ni sifat kuat. Yang ni sifat lemah. Okey? Yang ni pula ini lemah, ini kuat, ini kuat. Jadi ada dua sifat. Ada dua sifat walaupun berbeza pada warna. Tapi ada dua sifat kuat. Okey, ada dua sifat kuat. Jadi mana yang nak dihukumkan sebagai haid, mana yang keluar dahulu. Jadi kalau hitam dululah. Hitam ni kenapa? Kerana dia memiliki dua sifat kuat. Okey, dua sifat kuat. Jadi jika darah sama-sama mempunyai dua sifat seperti hitam pekat dan hitam busuk, maka haid adalah yang terlebih dahulu. Haid yang mana keluar dulu, maka tu yang dihukumkan sebagai haid. Baik. Okey. Apabila melihat, okey, sama balik dalam kitab tu, apabila melihat dua darah lemah selepas darah kuat. Jatuh dek. Mamat. Jatuh ikut mi. Apabila melihat dua darah lemah selepas darah kuat. Mula darah kuat, lepas tu keluar darah lemah. Mula darah kuat, lepas tu keluar darah lemah. Jika berhimpun darah kuat dengan darah lemah dan darah paling lemah seperti darah hitam berhimpun dengan darah merah dan kuning, maka darah yang kuat serta darah yang lebih sesuai dengan darah kuat dari segi kekuatan turutan darah, iaitu darah lemah, boleh dihukumkan haid dengan 3 syarat. Okey, kalau berhimpun 3 jenis sifat darah. 3 jenis sifat darah. Okey, kita ambil contoh. Dah. Okey. Tiga sifat darah. Kalau berhimpun 3 sifat darah. Okey. Yang pertama kita lihat. Ni warna hitam. Ni warna hitam. Yang ni merah. Okey. Yang ni kita anggapkan sebagai kuning, walaupun warnanya biru. Okey. Anggap sebagai kuning. Okey. Jadi 3 darah. 3 jenis darah. Hitam, merah, kuning. Bila berlaku macam ni, maka yang hitam ni kita namakan sebagai darah kuat. Ini darah kuat. Okey. Ni merah ni dipanggil lemah. Darah lemah. Kalau dalam turutan warna tu, hitam paling kuat, merah ni lemah. Lepas tu kuning. Kuning ni kita namakan sangat lemah. Sangat lemah. Okey, baik. Jika berhimpun darah kuat dengan darah lemah dan darah paling lemah ataupun sangat lemah, seperti darah hitam berhimpun dengan merah serta kuning. Okey. Maka darah yang kuat, dia kata darah yang kuat ni serta darah yang lebih sesuai dengan darah kuat daripada segi kekuatan turutan darah, iaitu darah yang lemah. Mana yang lebih dekat dia punya tingkatan dia? Lepas hitam, merah. Maka merah ni dipanggil darah yang lebih bersesuaian dengan kepekatan ataupun kekuatan darah kuat. Ini merah. Okey. Bila berlaku macam ni, boleh dihukumkan haid dengan 3 syarat. Boleh dihukumkan haid dengan 3 syarat. Okey. Pertama kena ingat dulu, sebelum kita bincang bab ni, pertama kita kena ingat, kalau berhimpunnya keseluruhan warna darah dalam tempoh 15 hari 15 malam, tak perlu guna kaedah ni. Kalau berhimpun keseluruhan darah, contohnya hitam, merah, kuning, berapa? 15 hari 15 malam, maka tak perlu guna kaedah ni. Kenapa? Keseluruhannya dihukumkan sebagai haid semuanya. Ataupun hitam, merah, kuning, keruh,
dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka tak perlu kaedah ni. Kenapa? Keseluruhannya itu dihukumkan sebagai haid, tak ada masalah. Tetapi apabila berlakunya istihadah, yakni darah tu keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, barulah boleh guna kaedah ni. Okey, baru boleh guna kaedah ni. Okey. Dia kata syarat yang pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Jika tidak didahului darah kuat, maka darah lemah tidak dapat digabungkan. Syarat yang pertama, darah kuat mesti kena keluar dulu. Ni, darah kuat ni dia kena keluar dulu. Ni syarat pertama. Okey. Syarat pertama, darah kuat keluar dulu. Kalau kita nak himpunkan di antara darah kuat dan darah lemah ni, syarat yang pertama, darah kuat kena keluar dulu. Kalau hitam kena keluar dulu. Kalau merah keluar dulu, maka tak boleh digabungkan. Tak boleh nak digabungkan. Okey. Darah keluar terlebih dahulu. Jika tidak didahului darah kuat, mana darah lemah dulu, maka darah lemah tu tak boleh nak digabungkan dengan hitam. Contohnya merah duduk sini, hitam duduk sini. Kemudian keluar kuning, maka tak boleh nak digabungkan. Okey, tak boleh nak digabungkan. Syarat yang pertama dia kata darah kuat keluar dulu. Umpama contoh ni, darah kuat keluar dulu. Hitam keluar 5 hari, merah dia keluar 5 hari. Hitam keluar 5 hari, merah keluar 5 hari, maka kuning dia keluar selebihnya. Okey, kalau gini kita boleh hukumkan hitam dan merah sebagai haid, dan kuningnya dihukumkan sebagai istihadah. Kalau kita lihat dalam contoh yang dia bagi tu, contohnya keluar darah merah 5 hari. 5 hari keluar darah merah. Kemudian keluar darah hitam 5 hari. 5 hari hitam. Kemudian keluar darah kuning 20 hari. Contohnya macam ni. Okey. Kalau darah lemah mendahului darah kuat, maka hukumnya apa kat sini? Yang ni tak boleh jadi haid, dia akan jadi istihadah. Yang ni haid, yang ni pun istihadah. Okey, tu kalau darah lemah keluar dulu. Tapi kalau darah kuat keluar dulu, maka darah kuat dan darah lemah boleh dihukumkan sebagai haid. Ini contohnya. Okey, ini masalah. Yang kedua dia kata kedua-duanya patut dihukumkan haid, iaitu himpunan darah kuat dan lemah tidak melebihi sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Jika ia melihat 10 hari hitam, kemudian 6 hari merah, kemudian kuning keluar berterusan, maka haidnya hitam sahaja kerana himpunan darah hitam dan darah merah bila digabungkan melebihi daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang kedua, gabungan kuat dan lemah tidak lebih 15 hari 15 malam. Macam ni contoh dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, baru 11 hari, tak lebih 15 hari 15 malam. Maka keseluruhan ni boleh dihukumkan sebagai haid. Ini boleh dihukumkan sebagai selebihnya dianggap sebagai istihadah. Kenapa? Yang pertama, syarat pertama, hitam keluar dulu. Kemudian syarat kedua, gabungan kuat dan lemah tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Ini tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey. Kalau lebih tak boleh. Contohnya lebih macam mana? Contohnya lebih kita kata hitam keluar dulu. Hitam keluar 10 hari. Ini warna hitam. Hitam keluar 10 hari. Kemudian keluar darah merah. Merah 6 hari pula. Merah 6 hari. Ini merah. Okey. Kemudian keluar pula kuning. Berapa hari?
kuning keluar 20 hari. Umpama contoh, kuning keluar 20 hari. Okey. Jadi dalam bab ni dia tak sama dengan ni. Tak sama dengan ni. Maka yang ni hanya ni saja boleh dihukumkan sebagai haid. Selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Kenapa istihadah? Kenapa merah sebagai istihadah? Kerana merah kalau digabungkan dengan hitam jumlahnya adalah 16 hari 16 malam, melebihi daripada tempoh 15 hari 15 malam. Kerana itu tak boleh dijadikan merah ni sebagai darah haid, melainkan haidnya hanya pada warna hitam sahaja. Dia tak sama dengan ni. Kalau masalah ni dia kurang daripada 15 hari 15 malam. Gabungan kuat dan lemah tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, baik. Dan yang ketiga, darah lemah mestilah bersambung dengan darah kuat. Darah lemah mestilah bersambung dengan darah kuat. Bukannya darah terlebih lemah bersambung dengan darah kuat. Jika tidak bersambung, contohnya 5 hari hitam, kemudian 5 hari perang, kemudian merah, keluar berterusan, atau 5 hari hitam, kemudian 5 hari kuning, kemudian merah keluar berterusan, maka pada dua masalah ini haidnya hitam sahaja. Nanti kita tunjuk contoh. Okey, kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, syarat yang ketiga apa dia kata? Darah lemah mestilah bersambung dengan darah kuat. Darah lemah mesti bersambung dengan darah kuat. Bersambung maksud apa? Ni. Dia tak ada nakak. Darah hitam keluar 1, 2, 3, 4, 5, terus sambung keluar warna merah. Dia tak berlaku nakak, maknanya tak terputus. Okey? Dan nakak ni dia boleh berlaku dua keadaan. Nakak di sini boleh berlaku dua keadaan yang perlu kita perhatikan. Okey? Yang pertama, berhenti. Darah berhenti. Darah berhenti. Umpama contoh 6 ni tak keluar darah, dia keluar 7. 6 tak keluar darah, darah berhenti, maka nakak. Jadi ni tak boleh diambil sebagai lemah ni tak boleh ambil sebagai darah haid. Kenapa? Kerana ada nakak. Ini yang pertama, kerana ada nakak. Okey. Yang kedua, sebab apa tak boleh digabungkan? Diselangi dengan darah sangat lemah. Diselangi darah sangat lemah. Contohnya apa? Pada tempat ni keluar darah kuning. Pada hari yang ke-6 keluar darah kuning. Pada hari yang ke-6 keluar darah kuning, maka ni pun tak boleh. Kenapa? Darah lemah ni mesti bersambung dengan darah kuat. Jadi apabila ada darah berhenti ataupun diselangi dengan darah sangat lemah, maka yang lemah ni dia tak boleh untuk dihukumkan sebagai haid. Tak bolehlah untuk dihukumkan sebagai haid, melainkan keseluruhannya itu dihukumkan sebagai istihadah. Baik. Jadi di sini ada perbezaan pendapat sebenarnya. Perbezaan pendapat di antara Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar. Kita lihat contoh dia kata, contohnya ada seorang perempuan keluar darah hitam 5 hari. Kemudian dia keluar darah kuning. Kuning selama 5 hari tak dalam kitab tu? Kuning 5 hari. Lima hari lagi kuning. Kemudian selebihnya keluar darah merah 20 hari. Okey. Biar kita tulis dulu, kita boleh nampak. Ini darah hitam. Okey. Kemudian ini darah kuning. Okey.
Kemudian ini darah merah. Tiga warna juga, tapi dia ada perbezaan. Kalau kita lihat daripada syarat yang pertama, darah kuat hitam keluar dulu. Okey, darah kuat keluar dulu. Kemudian dia kata gabungan kuat dan lemah tidak lebih daripada 15 hari dan semalam. Secara zahirnya ni lemah. 5 hari ni lemah. Okey, tapi syarat ketiga tak dipenuhi. Apa dia? Darah lemah mestilah bersambung dengan darah kuat. Ini ada lemah satu lagi. Sepatutnya darah ni yang duduk di sini. Darah ni yang duduk di sini. Tapi oleh kerana ada dia panggil terputus, diselangi dengan darah yang sangat lemah, maka tak boleh nak dijadikan darah kuat dan darah lemah ni sebagai haid. Ni kita panggil darah kuat hitam. Yang ni sangat lemah. Yang ni darah lemah. Okey, susunannya berbeza. Jadi darah kuat dan lemah ni sepatutnya mesti bersambung, tapi dia tak bersambung. Kenapa tak bersambung? Kerana di tengah-tengah ni adanya darah yang sangat lemah. Okey. Jadi di sini ada dua pendapat. Pada bab ni, yang ni memang hukumnya haid. Yang ni hukumnya haid. Okey, 5 hari yang pertama hukum haid. Tapi pada 5 hari yang kedua ni, 5 hari yang kedua kuning ni, dia ada perbezaan pendapat. Ada perbezaan pendapat. Okey, yang mana pendapat pertama kata istihadah. Pendapat yang kedua hukumnya haid juga. Yang ni memang istihadah. Okey. Pendapat yang menyatakan istihadah ini pendapat Imam Ramli. Okey. Pendapat yang menyatakan haid ini Imam Ibnu Hajar. Dua imam besar ni. Okey, dua imam besar. Kalau kita lihat dalam kitab Sabilal Muhtadin, yang banyak diambil adalah pendapat Imam Ramli. Berkenaan dengan darah ni dihukumkan sebagai istihadah. Dihukumkan sebagai istihadah. Yang lain tu dianggap sebagai haid. Sebagai istihadah juga. Haid ni hanya pada hari yang 5 hari yang pertama saja. Ini khilaf ulama kat sini. Nak ambil ni pun berpegang pada Imam Ibnu Hajar. Kalau kita nak pegang, kita kena ikutlah. Kata Imam Ibnu Hajar, dihukum haid juga. Kenapa istihadah? Istihadah kerana menurut Imam Ramli. Kenapa haid? Haid ikut Imam Ibnu Hajar. Di sini ada khilaf. Okey. Jadi pendapat mu'tamad Al-Imam Ramli rahimahullah ta'ala adalah suci. Kerana hitam tu bersambung dengan warna yang lebih lemah daripada merah, daripada segi kekuatan turunan darah. Kenapa dia kata istihadah? Sebab ni umpama nakak dah. Sebab dia sangat lemah. Diselangi dengan darah yang sangat lemah. Sepatutnya darah ni yang duduk di sini. Tapi oleh kerana ni duduk sini, maka yang ni pun tak boleh gabung. Jadi haid ni hanya hitam saja. Adapun di sisi Imam Ibnu Hajar dikira haid kerana apa? Kerana darah merah keluar berterusan melebihi 15 hari. Pendapat yang kedua dia kata darah merah ni melebihi daripada 15 hari. Kemudian hitam dan kuning ni, darah ni masih lagi berhimpun dalam tempoh tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey. Baik. Tu kalau masalah darah kuat lah, kita kena tengok lah. Kalau darah kuat, darah keluar lebih daripada 3 warna, masalah ni bila berlaku? Bila kita mengalami istihadah dalam keadaan darah tu keluar melebihi daripada 3 warna. Kalau darah tu banyak warna berkumpul dalam masa 15 hari 15 malam, tu tak jadi masalah. Tak berlaku benda ni. Contohnya hitam 5, kuning 5, merah 5. Tu keseluruhannya haid belaka. Walaupun kita kata darahnya tak tersusun, tu tak jadi masalah. Kalau semuanya keluar dalam tempoh 15 hari dan semalam, masih lagi diihtimalkan sebagai haid. Tapi bila berlaku lebih daripada tempoh maksimal bagi haid, maka ketika itulah berlakunya istihadah dan berlakunya kaedah nak meletakkan 2 warna dijadikan sebagai haid, mesti kena ikut syarat-syarat ni. Mesti diikutkan syarat-syarat ni. Okey, baik. Kita lihat dalam kitab tu beberapa permasalahan tamyiz. Dia kata di sini nota kecilnya, lihat tambahan masalah tamyiz dan penyelesaiannya dalam satu kitab yang lebih besar lagi, Risalah fi Ahkam Al-Haid Syekh Al-Alama Muhammad bin Ali Al-Khatib, pada muka surat 28 dan juga muka surat 57.
Ha. Gimana sana? Tu. Ikut mi. Ikut mi. Bismillah. Ambil. Beberapa permasalahan tamyiz. Soalan 1. Seorang perempuan. Okay, kita padam dulu dah. Seorang perempuan melihat darah hitam keluar 8 hari. Siapa yang boleh buat kira-kira, dia buat sendiri. Tengok. Okey. Seorang perempuan, dia melihat darah hitam keluar 8 hari. Kemudian darah merah 8 hari. Kemudian keluar pula darah hitam 8 hari. Okey. Maka sepakat ulama menyatakan haidnya hitam yang pertama sahaja. Seorang perempuan dia keluar darah 8 hari. Kemudian 8 hari lagi. Kemudian 8 hari lagi. Mana keseluruhan darah keluar 24 hari. Cuma yang ni hitam. 8 hari yang pertama hitam. Okey. 8 hari yang kedua keluar darah warna merah. 8 hari yang ketiga keluar lagi darah warna hitam. Okey. Jadi sepakat para ulama menyatakan haidnya pada hari yang pertama sahaja. Yang selebihnya dihukum sebagai istihadah. Okey. Hitam yang kedua dihukumkan sebagai istihadah. Okey. Kenapa jadi begini? Kerana hitam dengan merah kalau digabungkan dia melebihi daripada 16 hari, 16 malam. Syarat yang kedua tu tak terpenuhi. Maka dihukumkan sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab darah yang kuat dengan darah yang lemah digabungkan melebihi daripada 16 hari, 16 malam. Jadi 8 yang pertama dihukumkan sebagai haid, 8 yang kedua ni pun istihadah, 8 yang ketiga ni pun dihukumkan sebagai istihadah. Walaupun 8 ni lebih kuat daripada yang ni. Okey, lebih kuat daripada yang tu. Baik. Soalan yang kedua. Yang kedua pula, jika dia melihat darah hitam keluar selama 7 hari, kemudian darah merah 7 hari, kemudian keluar pula darah hitam 7 hari, maka menurut sebahagian ulama dan merupakan pendapat muktamad Syekh Ibnu Hajar, haidnya adalah hitam yang pertama. Manakala sebahagian ulama seperti Suraij dan merupakan pendapat muktamad Syekh Ramli, haidnya adalah hitam pertama serta warna merah sahaja. Okey. Masalah yang kedua. 7 hari. 7 hari. 7 hari. Hitam. Merah. Hitam. Yang ni memanglah 888 lebih dah. Okey. Maka menurut sebahagian ulama dan merupakan pendapat yang muktamad daripada Syekh Ibnu Hajar, haidnya dia kata hitam saja. Nanti kita lihat perbahasan dia. Yang ni saja haid. Haidnya di sini saja. Ini pendapat Ibnu Hajar. Okey. Tu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, dia kata haidnya pada hari yang pertama saja. Kemudian selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Yang ini pun hitam yang kedua pun dihukumkan sebagai istihadah. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Ibnu Hajar. Okey, baik. Kemudian pendapat yang kedua
pendapat yang dimuktamadkan oleh Imam Ramli, dia kata 7 hari pertama haid, 7 hari kedua pun haid, dan istihadahnya hanya pada hari yang pada 7 hari yang ketiga, iaitu pada hitam. Ini pendapat Imam Ramli. Okey, Imam Ramli. Dan merupakan pendapat muktamad Syekh Ramli, haidnya adalah hitam pertama serta merah. Yang uraian di bawah tu dia kata, di sisi Syekh Ibnu Hajar, perbezaan masalah ini dengan masalah dalam syarat ketiga pada muka surat yang 82. Yang telah kita bincangkan tu dalam muka surat 82. Okey. Syarat dia tu, syarat yang ketiga, ialah dalam masalah ini darah hitam kedua berhenti sebelum melebihi 15 hari. Manakala masalah dalam syarat ketiga, darah merah berterusan keluar melebihi 15 hari. Maka perbezaannya pada berterusan keluar atau berhenti sebelum 15 hari. Jadi dia kata perbezaan dia, okey, perbezaan pada masalah yang sebelum ni, kita lihat yang darah yang masalah yang ketiga tu, pada muka surat 82 kan, darah lemah mestilah bersambung dengan darah kuat tu. Dia buat contoh, darah merah tu dia keluar 20 hari, dia kata. Bila darah keluar tu keluar lebih daripada 20 hari, sebab itulah Al-Imam Ibnu Hajar dia menghukumkan hitam dan perang tu sebagai darah haid. Dia hukumkan sebagai darah haid. Adapun dalam masalah ni dia kata, dalam masalah yang ni, kenapa dia tak menghukumkan ni sebagai haid? Kenapa? Kerana darah hitam ni dia tak keluar melebihi daripada 15 hari dalam malam. Sebab 7 campur 7 baru 14 hari, dia kata. Jadi dia berhenti sebelum daripada 15 hari 15 malam. Sebab tu dia tak hukumkan sebagai haid, dihukumkan sebagai istihadah. Adapun pada bab yang sebelum ni dia kata, kenapa darah yang perang tu dihukumkan sebagai haid? Sebagai haid, kenapa? Kerana darah merah ni dia keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, kalau kita lihat dalam kitab okey, kalau kita lihat dalam Sabilul Muhtadin pun, dia menyatakan bahawa pendapat yang pertama ni lah kaedah ni. Pendapat yang pertama bahkan ditarjihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tahqiqnya. Dia kata inilah kaedah dia yang paling dipegang sekali. Mana 8 hari yang kedua dan juga 8 hari yang belakang ni dihukumkan sebagai istihadah. 7 hari yang depan ni dan 7 hari yang belakang ni dihukumkan sebagai istihadah. Ini pendapat yang dipegang. Adapun Imam Ramli dia kata dia ambil kembali kepada kaedah asal. Kaedah asal kenapa? Dua ni campur tak lebih lagi 15 hari 15 malam. Okey, jadi kalau berlaku macam ni, mana kena ingat masalah ni. Mana kita lihat pada darah yang belakang. Kalau darah yang belakang ni dia melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka dia kembali kedua-duanya dihukumkan sebagai haid. Ni haid. Tu kalau kalau darah yang belakang ni melebihi daripada 15 hari 15 malam. Itu kaedah yang dinyatakan. Baik. Boleh nampak dah masalah situ. Contohnya dia buat tu lah. 7 hari hitam, merah hitam. Kemudian hukumnya istihadah menurut Syekh Ibnu Hajar dan haid mengikut Syekh Ramli. 7 yang belakang ni istihadah belaka. Syekh Ibnu Hajar dia menghukumkan istihadah kenapa? Kerana hitam kedua berhenti sebelum melebihi 15 hari. Dia lihat ni, yang belakang ni dia tak lebih daripada 15 hari, baru 7 hari. Kan tu dihukumkan yang depan ni sebagai istihadah. Kalau yang depan ni lebih daripada 15 hari, dihukumkan ni sebagai haid. Tu. Nampak dah? Dia orang nampak keliru sikit. Okey. Imam Ibnu Hajar dia kata, kenapa dia jadikan darah yang kedua, ini 7 hari ni, sebagai istihadah. Sedangkan kalau campur dengan ni baru 14 hari. Kalau dalam kaedah 3 warna kan macam tu. Bila tak lebih daripada 15 hari malam boleh dijadikan sebagai haid. Jadi Imam Ibn Hajar kata melihat kepada hari yang belakang ni. Hari yang belakang ni tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka yang ni dihukumkan sebagai istihadah. Dihukum sebagai istihadah.
Kalau yang belakang ni umpama contoh keluar 17 hari, maka yang ni dihukumkan sebagai haid. Okey. Boleh nampak? Syekh Ramli pula menghukumkan haid kerana apa? Daripada segi kekuatan darah merah boleh digabungkan dengan hitam. Syekh Ramli pula Imam Ramli pula dia menyatakan, kenapa merah ni boleh dihukumkan sebagai haid? Kerana nisbah kekuatan darah ni dua-dua ni rapat. Merah dengan hitam ni rapat. Lepas hitam, merah lalu dah. Sebab tu dihukumkan sebagai haid. Itu pendapat Syekh Ramli. Kemudian kedua darah ni pula tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Dia tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Dia tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi boleh syarat-syarat gabung warna tu ada dah. Sebab tu dia pakai awak ni. Ini menurut Imam Ramli. Jadi kita nak ikut mana? Kalau ikut muktamad Imam Ibn Hajar, pakai awak ni. Imam Ibn Hajar dia kata yang ni dihukumkan sebagai haid, sebagai istihadah kalau yang belakang tak cukup 15 hari 15 malam. Tapi kalau yang belakang cukup 15 hari 15 malam, maka dia kena kembalikan yang ni kepada sebagai haid. Okey. Baik. Perbezaan antara dua masalah di atas. Perbezaan dinyatakan tentang huraian perbezaan lah antara dua masalah di atas dengan man ra'at yauman wa lailatan aswada thumma arba'ata asyara ahmara thumma aswada bi anha ghairu mumayyizah. Perempuan yang melihat darah hitam selama sehari semalam, kemudian 14 hari merah, kemudian keluar pula hitam, adalah dihukumkan dengan ghairu mumayyizah. Okey, perempuan ini dihukumkan sebagai ghairu mumayyizah. Jadi ghairu mumayyizah mana kena kembalikan kepada keadaan kalau dia tu perempuan yang mubtadaah, hari yang pertama saja dihukumkan sebagai haid. Okey. Perbezaannya ialah darah dalam masalah ini keluar berterusan melebihi 15 hari. Darah dalam bab ni, dalam masalah ni dikata keluar berterusan melebihi 15 hari. Buktinya darah hitam yang kedua summa aswada tu tidak disebut dengan bilangan tertentu, menyalahi dua masalah yang terdahulu kerana darahnya berhenti selepas 8 hari dan 7 hari darah hitam kedua keluar. Dia kata masalah yang kita bincang ni, kerana darah hitam yang kedua tu dia keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Bila keluar 15 hari 15 malam, kerana itulah dijadikan sebagai perempuan ni termasuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Dia tak boleh jadikan hitam tu sebagai darah tamyiz ni. Kerana tak cukup syarat tamyiz dia. Okey. Mana dia kata dia punya tempat tu? Kerana apa? Kerana masalah yang terdahulu, yang sebelum ni dia kata dia ada letak dah 8 hari dan 7 hari. Yang ni pada masalah muka surat 84 tu dan juga masalah muka surat 83. Dia nyata dah hitam tu 8. Kemudian dia kata hitam yang kedua tu 7. Ada dia nyatakan. Okey, sebab itulah dijadikan sebagai Imam Ibn Hajar ni dia ambil hukum bahawa dia melihat kepada darah yang keluar di belakangnya tu. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam, lebih 15 hari malam, barulah dihukumkan sebagai haid. Tapi kalau tak lebih daripada 15 hari malam, maka dihukumkan sebagai istihadah. Okay, baik. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga, jika ia melihat darah hitam keluar sehari, kemudian merah sehari, kemudian hitam sehari, merah sehari, hitam sehari, merah sehari, hitam sehari. Begitulah hari keempat, kelima berselang-seli sehingga hari ke-10. Kemudian keluar lagi darah hitam. Kemudian keluar pula darah merah secara berterusan. Okey, maka dihukumkan perempuan ini mumayyizah. Oleh itu darah hitam yang pertama kali keluar dan hitam yang terakhir serta darah yang keluar di antara kedua-duanya adalah darah haid, manakala darah yang terakhir adalah darah istihadah. Masalah ketiga ni dia kata, jika ia melihat, yang ni seorang perempuan,
Jika ia melihat darah hitam keluar sehari, kemudian merah sehari, kemudian hitam sehari, begitulah sampai kepada hari yang kelima, berselang sehingga hari yang ke-10. Kemudian keluar lagi darah hitam. Kemudian keluar pula darah merah secara berterusan. Okey. Maka dihukumkan ini sebagai mumayyizah. Oleh itu, darah hitam yang pertama kali keluar dan hitam yang terakhir serta darah yang ada di antara keduanya adalah darah haid. Manakala darah yang merah yang terakhir adalah darah istihadah. Seorang perempuan dia keluar darah macam ni kaedah dia. Hitam, merah, hitam, merah. 1 2 3 4 5. Tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey. Hitam, merah. Kemudian daripada hari yang ke-12 keluar merah sampai kepada hari yang ke-30. Merah. 12 sampai 30. Okey. Kalau ada perempuan yang keluar darah macam ni, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, kemudian merah berpanjangan. Merah berpanjangan sampai kepada hari yang ke-30, maka dia termasuk dalam perempuan yang mumayyizah. Hukumnya macam mana? Yang depan ni dianggap sebagai haid dia. Yang depan sebagai haid, yang belakang ni keseluruhannya dianggap sebagai istihadah. Dihukumkan sebagai istihadah. Okey. Sebagai istihadah. Jadi dia kata masalah ini berbeza dengan masalah pada muka surat 77. Kerana apa? Kerana darah lemah pada masalah ini keluar berselang-seli dengan darah hitam hingga melebihi 15 hari, dan pada masalah ini darah lemah keluar berterusan tanpa selang-seli dengan darah kuat. Bezanya kat mana? Kalau kita lihat pada bab yang sebelum muka surat 77, dia macam ni juga, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, tapi sampai ke hari yang ke-30. Macam tu je, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai ke hari yang 30. Maksudnya apa? Darah lemah tu diselangi sampai lebih daripada 15 hari, 15 malam. Adapun dalam masalah ni tak. Walaupun dia hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, dia berhenti pada hitam. Kemudian merah ni dia keluar melebihi daripada 15 hari, 15 malam. Berterusan tanpa diselangi oleh mana-mana darah kuat lagi. Kalau berlaku macam ni, maka yang belakang ni boleh dihukumkan istihadah, yang ni dihukumkan sebagai haid keseluruhannya. Hitam yang ni dengan yang ni dan pertengahan ni semua dihukumkan sebagai haid. Dihukumkan sebagai haid. Kerana apa? Kerana merah ni dia keluar secara berterusan melebihi daripada 15 hari, 15 malam. Okey. Lihat pada raja tu dia kata itulah. 1 sampai 11 dihukumkan sebagai haid. 12-30 dihukumkan sebagai istihadah. Hitam dan merah tu sebagai haid lah. Okay. Masih dihukumkan dengan tamyiz walaupun darah lemah tidak berterusan berselang-seli dengan darah kuat, menyalahi syarat tamyiz yang keempat. Kerana apa? Darah lemah merah terakhir tu keluar berterusan sehingga melepasi hari yang ke-15. Darah lemah yang terakhir ni, daripada ni sampai ke belakang tu dia berterusan, tidak diselangi dengan mana-mana darah kuat. Lebih daripada 18 hari ni, 18 hari lebih kurang, lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey. Jadi dia hukumkan sebagai, yang ni sebagai istihadah, yang ni dihukumkan sebagai haid. Mana boleh kembali kepada tamyiz. Itu kaedah kita nak menentukan tamyiz. Okey, melihat kepada darah. Jadi kalau ada apa-apa lagi kurang faham, tapi insya-Allah kita akan ulang semulalah. Pada bab ni memang bab ni payah sikit. Ada setengah masalah tu dia memang susah. Jadi nak mudah kita ambil kaedah dia, nak mudah lah. Kalau kita nak menghukumkan orang yang mumayyizah ni, kita melihat kepada darah. Apabila dia ada darah, perbezaan darah kuat dan lemah, maka jadikan darah kuat tu sebagai haid, dan kemudian jadikan darah lemah tu sebagai istihadah. Okey, kalau berhimpun dalam satu keadaan tu istihadah dengan beberapa jenis darah, maka lihat syarat-syarat dia. Okey, darah kuat dan darah lemah boleh dijadikan sebagai haid apabila ada 3 syarat. Pertama, darah kuat mesti keluar lebih dahulu. Yang kedua, darah kuat dan darah lemah ni mesti berhubung. Okey, mesti berhubung. Kemudian yang ketiga, darah kuat dan darah lemah
tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, kemudian kita lihat keadaan darah yang keluar selepas daripada tu. Baru kita boleh hukumkan. Okay, insya-Allah nanti kita akan sambung pada bab yang seterusnya, iaitu mubtada'ah ghairu mumaizah. Ini perempuan yang pertama kali datang darah dan tidak dapat membezakan sifat-sifatnya. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan, insya-Allah boleh letakkan di ruangan komen tu lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.